Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ustazah akan sambung tajuk tentang peristiwa yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah selain daripada peperangan Ghatfan yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi, mari kita lihat peristiwa kedua yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah, iaitu peristiwa tentang Ruqayyah binti Muhammad telah meninggal dunia. Ruqayyah merupakan salah seorang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berkahwin dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Dengan perkahwinan tersebut, telah merapatkan lagi hubungan Sayyidina Uthman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, selepas Sayyidina Uthman berkahwin dengan Ruqayyah, maka hubungan Sayyidina Uthman dan Rasulullah lebih dikenali sebagai menantu dan hubungan Rasulullah dan Uthman sebagai bapa mertua. Semasa umat Islam berhijrah ke Madinah, Sayyidina Uthman turut serta berhijrah bersama-sama dengan Ruqayyah walaupun terpaksa meninggalkan segala harta kekayaan yang telah dimilikinya di Mekah. Untuk makluman anak-anak semua, Sayyidina Uthman merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang kaya, yang sangat kaya selain daripada Abu Bakar semasa di Mekah. Jadi, ketika peristiwa hijrah, Uthman sanggup meninggalkan semua harta kekayaannya hanya untuk bersama-sama dengan Rasulullah. Pada tahun kedua hijrah, Sayyidina Uthman tidak turut serta dalam peperangan Badar disebabkan menjaga isterinya Ruqayyah yang sedang sakit. Tidak lama selepas itu, Ruqayyah pun meninggal dunia, iaitu pada tahun ketiga Hijrah. Pada waktu itu, Sayyidina Uthman merasa sangat sedih dan beliau segera bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil air matanya mengalir dan mengatakan kebimbangannya terhadap hubungannya dengan Nabi nanti akan terputus. Semasa berkahwin dengan Ruqayyah, Uthman dikenali sebagai menantu Rasulullah. Jadi, selepas Ruqayyah meninggal dunia, Uthman takut gelaran sebagai menantu itu akan terputus. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluahkan rasa sangat terharu terhadap menantunya yang baru kematian isteri itu tadi. Jadi, untuk menghiburkan hati menantunya, Uthman bin Affan, baginda telah berkata, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menikahkan kamu dengan adik Ruqayyah, iaitu anak Rasulullah yang lain yang bernama Ummu Kalthum. Ummu Kalthum. Dan pada waktu itu juga Rasulullah berkata, sekiranya saya ada 10 orang anak perempuan, kamulah orang yang akan saya pilih untuk menjadi menantu. Begitulah kasih sayang Rasulullah terhadap Uthman dan kasih sayang Uthman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada rintitan kisah peristiwa yang kedua tadi dengan kematian Ruqayyah binti Muhammad, maka berlakulah peristiwa yang ketiga iaitu perkahwinan Sayyidina Uthman dengan Ummu Kalsum, iaitu anak Rasulullah yang Rasulullah kahwinkan dengan Uthman seperti mana yang telah kita pelajari pada peristiwa yang kedua tadi. Pada tahun ketiga Hijrah juga, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah meninggal dunia seperti mana yang telah kita belajar sebentar tadi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengawinkan pula Sayyidina Uthman bin Affan dengan puterinya itu, iaitu Ummu Kalthum. Sayyidina Uthman digelar sebagai Zunnurain. Yang bermakna atau yang bermaksud mempunyai dua cahaya.
Maksud Zunnurain ialah yang mempunyai dua cahaya. Kenapa Osman digelar sebagai Zunnurain? Kerana Osman telah berkahwin dengan dua orang cahaya mata Rasulullah, iaitu dua orang puteri Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah dan yang kedua Ummu Kalsum. Okey, kita tengok kat info bawah tu. Islam mengharuskan perkahwinan adik-beradik selepas salah satunya meninggal dunia ataupun bercerai. Maksudnya di sini tidak boleh berkahwin adik-beradik pada waktu masa yang sama. Sekiranya salah seorang diceraikan ataupun meninggal dunia, barulah boleh berkahwin dengan adik-beradik yang lain. Okey. Okey, kita sambung pula peristiwa yang ketiga yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Yang pertama tadi, Ruqayyah binti Muhammad meninggal dunia. Yang kedua, perkahwinan Uthman bin Affan dengan Ummu Kalsum. Dan peristiwa yang ketiga, iaitu perkahwinan Fatimah dengan Saidina Ali. Perkahwinan anak Rasulullah juga, iaitu Fatimah binti Muhammad dengan sepupu Rasulullah, iaitu Saidina Ali bin Abi Talib. Okey, kita tengok. Saidina Ali bin Abu Talib telah melangsungkan perkahwinan dengan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatina Fatimah pada tahun ketiga Hijrah. Semasa perkahwinan itu, Saidina Ali baru berumur 21 tahun dan Fatimah 15 tahun. Dan hasil daripada perkahwinan mereka berdua dikurniakan dengan 4 orang cahaya mata, iaitu cucu Rasulullah, Hasan, Husin, Zainab dan Ummu Kalsum. Okay, ini peristiwa yang ketiga. Okay. Perkahwinan Fatimah yang seperti kita maklum anak kepada Rasulullah, dan Ali bin Abi Talib merupakan sepupu Rasulullah. Kita tengok untuk peristiwa yang keempat, perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah binti Umar. Okey, pada kali ini pula Rasulullah pula berkahwin dengan Hafsah binti Umar, iaitu anak kepada Umar bin Al-Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan Hafsah dengan mas kahwin yang 400 dirham. Tujuan perkahwinan ini ialah untuk mengenangkan jasa suaminya yang terkorban dalam peperangan Badar. Hafsah ini telah kehilangan suami. Suaminya telah terkorban dalam peperangan Badar pada tahun kedua Hijrah. Selain daripada itu, tujuannya juga untuk mengeratkan persaudaraan di antara keluarga suaminya dengan Rasulullah. Keluarga suaminya yang telah terkorban tadi dengan Rasulullah. Okey, selesai untuk peristiwa yang keempat yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah, dan kita akan lihat peristiwa yang kelima yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Baiklah, mari kita lihat peristiwa yang terakhir yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah, iaitu kelahiran Hasan bin Ali. Kelahiran Hasan bin Ali, iaitu anak kepada Fatimah binti Muhammad dan Ali bin Abi Talib, dan juga merupakan cucu kepada Rasulullah. Baiklah, pada tahun ketiga Hijrah, Sayyidatina Fatimah binti Muhammad telah berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abu Talib. Jadi hasil daripada perkahwinan tersebut, lahirlah putera yang pertama yang diberi nama Hasan bin Ali. Jadi selepas Fatimah
Dan Ali berkahwin pada tahun ketiga Hijrah juga. Lahirlah Hasan bin Ali yang merupakan cucu kesayangan Rasulullah selain daripada Husin. Jadi, selesailah semua peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah, termasuk peperangan Ghatfan. Kita ulang semula, ada 6 peristiwa yang berlaku termasuk peperangan Ghatfan. Yang pertama, peristiwa yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah yang pertama, peperangan Ghatfan. Yang kedua, Ruqayyah binti Muhammad meninggal dunia. Yang ketiga, Sayyidina Osman bin Affan berkahwin dengan Ummu Kalthum. Yang keempat, perkahwinan Ali bin Abi Talib dengan Fatimah binti Muhammad. Yang kelima, perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak kepada Umar bin Al-Khattab, iaitu Hafsah binti Umar. Dan peristiwa yang terakhir, kelahiran Hasan bin Ali. Semua peristiwa-peristiwa ini berlaku pada tahun yang sama, iaitu pada tahun ketiga Hijrah. Baiklah, mari kita tengok kesan dan iktibar daripada peristiwa-peristiwa ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menyebarkan dakwah Islam daripada peristiwa Hijrah tadi, dan akhirnya Islam makin berkembang pesat di luar wilayah Islam. Okey, yang kedua, semakin ramai orang kafir menerima ajaran Islam dengan kebaikan, kelembutan hati Rasulullah seperti dalam peristiwa peperangan Ghatfan menyebabkan ramai orang kafir memeluk agama Islam. Okey, kat sini ada poin penting, iaitu orang Islam boleh menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan dakwah terhadap orang bukan Islam. Okey, jadi sampai sini sahaja pelajaran kita buat masa ini, iaitu peristiwa yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Kita akan sambung lagi pelajaran kita untuk peristiwa yang berlaku pada tahun keempat Hijrah pula. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.